Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak menceritakan dua kisah seram disampaikan oleh dua orang yang berbeza. Kali ini tak cepat, tak lambat. Abang cuba santai-santai je lah, kita santai-santaikan. Cuma hari ini, cerita kali ini menarik sebabnya satu disampaikan oleh Melayu, yang satu lagi disampaikan oleh Cina. Jadi bila ada dua bangsa dalam satu cerita, abang rasa macam wow, harmoni. Jadi abang terima kasih kepada semua sebab terus menonton abang, memberi sokongan pada abang untuk terus bercerita, untuk terus abang sampaikan kisah-kisah pengalaman orang. Dan sekarang ni pukul 12.30. Sebenarnya hari ni abang ada dua orang yang call abang untuk sampaikan cerita. Jadi abang dah siap-siap call. Jadi hari ni mula lambat sikit. Dah lama abang tak mula lambat macam ni. Jadi hari ni abang mula lambat. Tak apalah. Okey, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni disampaikan oleh seorang penonton abang, namanya Afifi. Afifi ni orangnya daripada Kedah. Dia sampaikan ke abang cerita ni melalui email. Dia kata cerita ni terjadi sewaktu dia hantar rombongan kahwin keluarga dia lah. Hantar rombongan kahwin keluarga dia berlaku dekat Kelantan, berlaku dekat rumah homestay. Hari tu abang ada cerita pasal rumah homestay kan. Kali ni jadi lagi tentang rumah homestay. Cerita ni macam ni. Kisah ni berlaku pada 2011. Dia dengan kaum kerabatnya daripada Kedah ramai-ramai turun ke Kelantan untuk hantar sedara kahwin lah. Memang itulah adat orang Melayu. Kalau hantar orang kedua kahwin, satu bas, satu kampung kita bawa turun ramai-ramai nak memeriahkan majlis. Bila sampai dekat Kelantan, dia tak beritahu dekat kawasan mana, daerah mana. Dia cakap umum je dekat Kelantan. Keluarga si pengantin sediakan dua homestay, rumah dua tingkat. Dua-duanya rumah dua tingkat. Sama cantik, sama besar. Jadi nak jadikan cerita, disebabkan keluarga ni ramai dan ada dua pula homestay yang memang digunakan untuk menempatkan saudara mara. Jadi saudara mara dipecahkan pada dua. Satu akan duduk dekat rumah A, rumah pertama. Satu akan duduk dekat rumah B, iaitu rumah kedua. Jarak di antara rumah ni taklah terlalu jauh. Dan kedua-dua rumah ni jaraknya dengan rumah pengantin pun tak terlalu jauh. Bolehlah kalau nak jalan-jalan kaki ke rumah pengantin. Sebab bila dah saudara mara kahwin kan, saudara mara nak berkumpul biarlah dekat-dekat. Jadi rumah yang pertama ni yang duduk adalah semuanya orang muda-muda. Daripada sepupu-sepupu, dua pupu. Jadi umurnya lebih kurang sebaya-sebaya lah. 30-an, 20-an, belasan tahun. Ada yang bujang, ada yang dah kahwin. Itu dalam rumah pertama. Dalam rumah kedua ni adalah rumah yang duduknya pakcik-pakcik, makcik-makcik yang umur 70, 60, 50, 40. Tapi kalau abang ni akan duduk kat rumah kedua lah. Dah diasingkan daripada generasi-generasi muda. Sedih bila diasingkan macam tu. Tapi dia kata tujuan dia buat pengasingkan sebabnya yang orang tua-tua ni dia kan nak tidur awal, nak rehat-rehat, perjalanan jauh daripada Kedah ke Kelantan. Jadi dia letakkan dekat dalam satu rumah. Tak adalah terganggu bila malam-malam dengar budak-budak baby menangis. Sebab yang satu lagi rumah ni penuh dengan orang-orang muda yang baru-baru kahwin. Jadi kalau baby menangis pun tak mengganggulah yang si orang-orang tua. Sebab itu satu rumah orang tua, satu rumah orang muda. Bunyi macam zalim kan, tapi itulah yang terbaiknya. Jadi bila si Afifi ni, dia ni dengan isteri dia, dengan sepupu-sepupu dia semua, duduklah dekat rumah yang pertama. Dia kata waktu sampai dekat rumah pertama tu memang dah tergerak hati dah. Rumahnya ada yang tak kena. Rumahnya suram. Itu memang kita punya, korang kena percaya tau dengan perasaan hati. Hati jarang menipu. Kalau ada yang siapa-siapa curang, boyfriend ke girlfriend curang, percaya dengan suara hati. Okey, abang mengajar macam tu lah. Jadi bila dia dengar suara hati dia tu, dia kata macam rumah ni memang ada yang tak kena. Dan bila dah masuk, dia pesanlah. Semua berpesan-pesan, jangan keluar daripada rumah, tinggal seorang-seorang dalam rumah. Takut nanti apa-apa jadi. Ataupun kalau nak pergi mana-mana dalam rumah tu, walaupun rumah tu dua tingkat, tak berapa nak besar, kenalah berteman-teman. Takut. Sebab dah rasa macam tak kena. Takkan nak pergi cari hotel pula. Tuan rumah dah sediakan, tuan pengantin, rumah pengantin dah sediakan rumah homestay. Takkan nak pergi cari rumah lain, nampak macam kurang baik pula kan.
Tapi hari tu memang ada cikgu malaikat yang video abang sebelum ni. Jadi bila malam tu dah ramai-ramai berkumpul kat rumah pertama, meriahlah dengan budak berlarinya, budak menangisnya, dengan berborak-borak. Jarang-jarang jumpa saudara mara, sepupu, sepapat. Time ni lah nak seronok borak. Bila dah habis-habis borak, kopi pula keluar biskut lutut pula yang keras tu. Lepas tu ramai-ramai lepak kat depan TV. Depan TV pula dibentanglah Toto. Jadi siapa-siapa yang bujang-bujang yang belum kahwin boleh tidur dekat Toto dekat depan TV. Yang dah kahwin semua boleh tidur dalam bilik dengan anak, dengan bini, terjaga sikitlah aurat. Jadi yang dia ni, si Afifi ni ambil inisiatif duduklah dekat depan TV. Ramai-ramailah dengan yang si bujang-bujang ni nonton-nonton TV sambil perkena kopi. Masa tu tak jadi apa-apa. Tapi walaupun rumah tu diterangkan seterang-terangnya dengan lampu Kalimantan semua, memang rasa seram, rasa lain macam. Meremang jangan cakap lah, dia kata. Okey, jadi dia dah nak masuk kisah seram dia. Bila dah ramai-ramai tengok TV, biasalah tidurlah depan TV. Bila tertidur depan TV, TV terbuka. Lepas tu adalah juga yang masih tengok TV. Kebanyakannya dah tidur lah. Yang si Afifi ni, dia baru teringat dia belum semayang Isyak. Jadi, dia nak semayang depan TV. Kurang kusyuk, dia kata. Dia pergi kat tingkat bawah. Dan semayang dekat tingkat bawah. Dekat tingkat bawah tu, ada satu bilik. Jadi, bilik tu ada yang huni lah. Dan, dia semayang membelakangkan tangga. Ceritanya macam ni. Tengah malam lebih kurang pukul 2 pagi. Tengah dia angkat takbir, dia dengar macam ada orang turun tangga. Tak, 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 tak. Bunyi tapak kaki. Lepas tu bunyi tapak kaki tu hilang bila ke tangga terakhir. Member tengah semayang ni, Allahu Akbar ni. Tengah baca surah ni. Tapi bila ada tapak kaki yang kuat naik turun kat tangga belakang, kita yang tengah semayang pun terganggu. Ini siapa pula yang main ni kat tengah tangga ni? Tak apalah. Semayanglah. Tengah-tengah semayang, rakaat pertama. Masuk rakaat kedua. Bila rakaat kedua, dengar ada orang tunggu tangga sekali lagi. Tapi kali ni, dia berjalan terus ke belakang si Afifi. Afifi kata, dia boleh rasa kat belakang dia ni macam ada orang berdiri. Tapi takkanlah dia nak noleh-noleh waktu semayang. Itu dah macam batal pula. Tapi waktu dia rukuk tu, dia tengoklah dekat belakang dia. Tak ada orang. Tapi telinga dia ni dengar macam ada orang turun. Tak apalah. Rakaat kedua pun habis. Rakaat ketiga, kali ni benda tu main kasar pula. Rakaat ketiga, turun lagi ada orang turun daripada tangga. Turun daripada tangga, berdiri dekat belakang si Afifi. Kali ni, dia macam hembus. Afifi boleh rasa hembusan dia punya nafas kasar dekat tengkuk. Daripada kat belakang lah kan, tengkuk. Jadi bila dia rasa macam tu, member, semayang tak semayang. Rasa macam cuak juga. Time tu mulalah rasa macam nak paling belakang. Tapi bila dah main kasar macam tu, tertoleh lah juga kan, tertoleh juga. Kita terkejut kan kalau macam ada orang, macam tu kat tengkuk kita, tertoleh lah juga. Bila tertoleh tu batal lah semayang kan. I say man, kena semayang sekali lagi agaknya. Jadi dia pun tak apalah, ada teori kanan tak ada apa-apa. Okey, mungkin tadi kata orang naik turun bayangan je lah. Jadi sebelum dia mulakan semayang, dia pergilah naik tingkat atas. Dia tanya, siapa ada turun tangga tadi? Tak ada siapa mengaku. Sebab kebanyakannya budak-budak muda tu dah tenganga, terbongkang, terkangkang, semua tidur. Penat perjalanan daripada Kedah ke Kelantan kan. Jadi tengok, tak ada pun tanda-tanda yang budak-budak ni terbangun nak minum air ke nak tahu. Dia pun turun kat tingkat bawah, dia semayang sekali lagi. Kali ni bacaan dia dikuatkan sikit. Kalau ada apa-apa, memang insya-Allah lah benda tu akan terhindar lah kan, harapnya. Bila dia habis rakaat pertama dan masuk rakaat kedua, tak ada apa-apa. Masuk rakaat ketiga, tak ada apa-apa. Masuk rakaat keempat, dia rasa benda tu turun, laju kat tangga, terus beli kat belakang dia, hembus leher dia. Masa tu terkejang juga, tapi dia habiskan juga semayang. Dia habiskan juga, dia bagi salam, dia tengok belakang, dia baca ayat kursi, dia terus dia hembus. Ini abang bagi petua tau. Bila dia cakap ni, bawa abang tengok petua ni. Kalau korang takut apa-apa, baca ayat kursi, hembus.
Jatuh niatkan dalam hati, kita makhluk Allah, awak pun makhluk Allah. Jadi kita sama-sama berkongsi alam. Bila dia dah buat macam tu, dia rasa macam, alamak, dah agak dah. Rumah ni memang bukan rumah yang bersih lah. Boleh kata bukan rumah yang bersih. Ada rumah yang tak kena ni. Tak apalah, dia pun naik atas, depan TV, dia teruslah nak tidur, siap-siap tempat tidur. Tapi dia tak tutup lampu. Memang petua yang dia dengar, kalau ada apa-apa, lampu jangan tutup. Sebabnya benda-benda macam tu, bila dalam keadaan terang, dia kuranglah gangguan. Kalau dalam keadaan gelap, ya. Tapi tak ada gangguan lain yang dia kena. Itulah waktu dia semayang. Mungkin benda tu terkejut. Tak pernah ada orang semayang kat rumah ni. Tiba-tiba ada orang semayang kan. Jadi dia rasa macam nak mengganggu lah konsentrasi untuk semayang. Tapi terganggu juga kan, terpaksa semayang kali kedua. Okey, nak jadi cerita. Tidurlah aman semua. Sampailah besok pagi. Asyik baik dia tidur rumah tu satu malam. Dia tahu besoknya lepas habis kenduri terus balik Kedah lah. Bila dah berkumpul dekat ramai-ramai, rumah pertama berkumpul rumah kedua, lepas tu dia pun tengoklah rumah makcik-makcik rumah kedua ni, makcik dengan pakcik rumah kedua ni riuh. Gungang. Lepas tu dia datang lah, ni apa hal ni pakcik dengan makcik asal riuh ni? Tu dia tanya, rumah korang okey tak? Dia kata. Dia orang kata, kita orang okey je kot, tidur tak ada masalah. Tapi si Afifi ni diam tau, dia tak nak beritahu dulu. Makcik tu cakap, malam tadi pakcik ni kena kacau, pakcik ni kena kacau, makcik ni kena kacau. Rupanya dalam rumah kedua ada orang cakar dinding, ada orang ketuk-ketuk pintu. Lepas tu ada orang tarik-tarik selimut. Ada yang kaki pakcik tu pun kena usik-usik juga. Tengok tak ada apa-apa. Jadi makcik dengan pakcik tu yang seramai-ramai tu, malam tu patutnya tidur dengan lena. Sebab dia dah tak ada baby kan, bolehlah tidur dengan lena kan. Tapi disebabkan gangguan malam tu, masing-masing mata pandak, lebam semua mata sebab tak cukup tidur. Jadi bila dah cerita-cerita ramai macam tu, Afifi pun buka cerita, malam tadi kita orang pun kena dengki juga. Saya pun kena dengki juga. Saya ada waktu saya semayang, ada orang dekat belakang. Allah, dia kata tak sangka rumah ni. Jadi diorang buat kesimpulan, walaupun rumah ni tak ada sejarah-sejarah silam yang pelik-pelik, tapi mungkin disebabkan dah lama orang tak sewa dekat rumah tu. Jadi bila dah lama orang tak sewa dekat rumah tu kosong, dan bila rumah tu kosong memang senang ada orang masuk. Jadi baik dia sewa bermalam dekat rumah tu hanya satu malam. Baik rumah pertama dan rumah kedua satu malam. Lepas tu dah tak ada lagi dah, dan diorang pun balik. Ni menjadi kenangan, selain daripada kerja kahwin, menjadi kenangan diorang tersewa dekat homestay yang menyeramkan. Okey, itu adalah tamat cerita yang pertama. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang penonton abang. Dia bangsa Cina. Nama sebenar nama dia Chi. Nama penuh abang tak tahulah, dia tak bagi tahu nama dia Chi. Berlaku dekat universiti yang sama yang abang pernah cerita sebelum ni. Nanti abang bagi link kat bawah ni dekat description box ni. Jadi universiti yang sama. Nak jadi cerita yang si Chi ni, kes ni berlaku pada dia tahun akhir. Bila dia tahun akhir ni, selalunya budak tahun akhir dah tak terlibatlah dengan aktiviti-aktiviti universiti. Dia lebih bertumpu kepada projek tahun akhir, lepas tu sebab nak grad semua kan. Jadi dia ni ditempatkan sebilik dengan budak tahun 2. Budak tahun 2 pula memang tengah aktif buat aktiviti. Segala macam aktiviti dia nak buat. Catur nak buat, pertandingan menyanyi, berjoget, macam-macam pertandingan. Nak kumpul point lah supaya nanti bila keluar kerja ada pengalaman buat aktiviti macam ni, nanti senang lah nak dirisik-risik oleh syarikat kan. Jadi budak sebilik dia tu adalah budak tahun 2 universiti yang sama tapi kos yang berlainan. Jadi sebabkan budak ni tahun 2, dia tak banyak ada dekat dalam bilik. Kebanyakan masa dia duduk berkumpul dekat dalam bilik persatuan dia. Tapi dia tak beritahu ke abang lah, dia yang budak roommate dia tu persatuan apa. Jadi Chi ni kebanyakan masanya memang ada dekat bilik sorang-sorang. Nak jadi cerita, asrama dia ni dekat dengan kawasan Beluka, dan Beluka tu pula banyak monyet. Dan monyet-monyet ni selalunya akan pergi merempuh masuk dekat bilik melalui tingkap. Sebab tingkap dia tingkap daun. Tingkap daun rasanya, tingkap yang jenis boleh buka macam tu. Jadi monyet-monyet akan masuk ambil makanan semua. Jadi nak jadi cerita, ni nampak seram je.
Nak jadi cerita, pada satu pagi, kalau tak silap abang pada pagi hari Ahad ke hari Sabtu macam tu. Pada pagi hari Sabtu, Cik ni tengah tidur. Bila dia tengah tidur, dia dengar macam ada benda bergerak-gerak lah dekat dalam, bergerak, bunyi bising lah macam kalau abang cakap bahasa abang merakas. Tak tahulah kalau bahasa korang, kalau bahasa belah selatan ni merakas-rakas lah. Bunyi macam benda kursi bergerak, merakas macam macam tu lah. Bila dia dengar bunyi macam tu, dia buka lah mata, dia tengok ada monyet. Monyet tu tengah masukkan tangan daripada tingkap mencapai-capai makanan yang ada dekat atas meja roommate si Cik. Jadi Cik punya meja tak ada kena apa-apa. Roommate dia punya meja ada makanan atas tu. Lepas tu nampaklah monyet tu mencapai-capai tangan. Lepas tu si Cik ni terbangun. Bila si Cik ni terbangun, dia tengok roommate dia tidur dekat atas lantai, atas tikar. Dia pun pelik. Apa hal lah Mamat ni? Kita panggil dia sebagai Jason lah kan. Apa salah Jason ni tidur dekat atas lantai? Lepas tu Cik cakap lah, kuat-kuat lah, Jason bangun, kata. Pergilah halau monyet tu, dia kata. Monyet tu ada dekat tingkap tu. Lepas tu Jason tu tak bergerak. Sekali lagi Cik panggil, Jason bangun. Kau nampak tak? Dekat meja kau tu ada monyet tu. Pergilah tutup tingkap. Alihkan makanan tu. Nanti monyet buat persepah ni. Cik tak bangun. Tak bangun. Lepas tu si Cik ni baling barang pada si Jason. Jason ni pun terbangun lah. Jason tu terbangun. Jason tu duduk. Tapi masa ni Jason ni membelakangkan Cik tau. Cik tak nampak muka Jason. Lepas tu Cik cakap lagi sekali, pekak, kau dengar ke tidak? Budak senior boleh lah cakap macam tu kan. Kalau sama-sama junior berdebik lah, menumbuk lah. Bergaduh lah. Dia cakap, kau pekak ke tidak ni? Aku suruh kau tutup tingkap. Kau kenapa tak nak tutup? Dah tangan monyet dia dah termasuk-masuk. Capai kau punya makanan. Lepas tu Jason pusingkan badan dia. Pusingkan kepala ni. Dengan badan-badan sekali berpusing. Kan itu macam cerita seram lah. Kalau selalu macam tu. Kalau orang biasa kan pusing macam ni. Dia tak ada pusing cuma badan tu. Lepas tu Cik ni macam antara bela dengan tak bela. Sebab masa tu pagi kan, pukul 7.30 pagi. Ni kenapa pula Mamat ni? Tak apalah. Lepas tu si Jason pandang pada dia. Dia tengok muka Jason tu dull. Muka abang dah bawa muka dull lah. Itulah contoh muka dull kan. Muka yang tak ada perasaan. Gembira tak ada, sedih tak ada, apa pun tak ada. Muka dull. Dia pandang aja Cik. Cik dia pun cakap, pekak, dengar ke tidak? Aku suruh kau tutup tingkap. Dasar junior. Macam tu. Itu kalau macam abang marah budak junior lah. Dasar junior. Lepas tu Jason tak bergerak. Dia duduk lagi atas lantai tu. Dia tak pergi pun kat meja dia. Tutup tingkap, halau monyet, tak ada. Dia tengok aja si Jason. Dia tengok aja si Cik. Lepas tu dia tengok balik pada monyet. Bila dia tengok pada monyet, ada satu benda pelik berlaku tau. Monyet tu bila nampak muka Jason, dia punya macam tu. Macam ni abang nak cakap, suara dia macam tu lah. Macam terkejut. Terus monyet tu lari. Bila monyet tu lari, Cik ni cakap, bagus juga kau pergi tengok monyet tu. Monyet tu takut sangat kot dengan muka kau yang tak mandi tu. Sebab itu dia lari. Monyet tu pun pergi. Bila monyet tu pergi, Jason tu baring balik, membelakangkan Cik. Tak nampak lah. Lepas tu Cik pun bangun, pergi tutup tingkap dekat kawasan Jason. Dia tak nak lah monyet lagi sekali datang kan. Konon-konon nak sambung tidur. Bila nak sambung tidur, dia baring, terkebil. Dia terlayang. Kita panggil terlayang lah. Macam sekelip mata tertidur tu. Lepas tu dia terbuka mata balik. Sekali tu dia kata macam ada yang tak kena ni. Dia kata macam dia nak bangun lah, tak nak lah tidur balik. Dia pun bangun. Dia tengok dekat lantai, dekat atas tikar, si Jason dah tak ada. Mana Jason tu pergi? Dia tengok jam, baru dia terlayang baru macam 1 second. Terlayang macam macam tu. Dia baru 1 second, baru 1 saat dia terlayang. Takkan dalam 1 saat si Jason tu dah terbang keluar daripada pintu, tak dengar pun pintu terbuka tertutup. Sebab pintu bilik asrama tu bila dia terbuka tertutup, dia bunyi berdebung macam tu kan. Jadi tak dengar. Aku kot yang perasan ke aku terlayang lama sangat, tertidur tu lama sangat kot, dia kata. Jadi dia ambil positif je lah. Dia capai tuala, dia pun pergilah mandi. Bila dah mandi, dungdang, dia pergi turun kat kantin.
Bila turunkan kat kantin, dia ternampaklah Jason. Dia tepuk belakang Jason. Hey junior, ni cakap, engkau tadi tidur tak kejut aku. Kau terus saja turun bawah, kan tak ajak-ajak pun aku turun. Tahulah hari Sabtu memang ada makanan sedap. Nak jadi cerita, memang hari Sabtu adalah hari student semua turun serbu ke kantin. Sebab makanan sedap. Siapa cepat dia dapat, siapa lambat tak dapat. Boleh lah Lepas tu Jason bila senior cakap macam tu, Jason macam, bila masa pula saya balik dekat bilik, saya semalaman sampai pagi ni saya ada dekat bilik operasi. Memang saya tak balik bilik. Cik cakap, kau jangan main-main boleh tak? Yang tadi yang kes monyet, kau pandang monyet tu sebelah mata tu, siapa pula? Lepas tu Cik kata Jason, saya tak balik bilik bang. Saya ada dekat bilik operasi. Tu kawan-kawan dia cakap, betul-betul. Jason tak balik bilik, Jason ada dekat bilik operasi. Masa tu, kata Cik, dia punya berpeluh walaupun baru lepas mandi dan sejuk, bertambah sejuk badan dia, berpeluh terus dia. Dia kata, sudah, yang dia nampak tadi apa? Dah. Kalau abang dekat tempat Cik, abang tukar bilik terus hari. Pagi tu juga tukar bilik. Duduk dengan bilik warden. Walaupun tak ada bilik. Jadi, bila sudah terdiam, si Cik ni ceritalah kat Jason sebenarnya apa yang berlaku. Lepas tu Jason pun dah takut juga. Jason kata, ni macam mana pula ni kan? Ada pula hantu yang menyerupai dia. Bukan hantu, makhluk sebelah yang menyerupai dia. Jadi, diorang berpakat-pakat. Sejak daripada tu, Jason dah tak tidur lagi dekat bilik operasi. Walaupun macam mana pun busynya dia tetap balik tidur dekat bilik dia untuk mengelakkan daripada benda tu mengambil alih tempat dia. Dan Ci pula, sejak daripada tu, dia waktu sebelum tu memang tak percaya dengan hantu, dan kali ni memang betul-betul dia percaya dengan hantu. Dia kata, hantu tu ada. Tapi kali ni dia nampak hantu tu menyerupai roommate dia. Dia tak tahu kenapa hantu tu datang. Adakah hantu tu memang berasal daripada asrama tu? Dia pun tak dapat apa-apa jawapan. Jadi sampailah Cik habis belajar, dia kata kenangan tu masih lagi ingat dekat kepala dia. Kita kan kalau kenangan seram memang kita ingat. Bentuk, tinggi, berapa panjang rambut, tu semua kita boleh ingat. Macam tu juga dengan Cik. Dia kata selama ni dia dengar kawan-kawan Melayu dia cerita tentang makhluk-makhluk alam sebelah dan dia rasa tak percaya. Tapi kali ni dia betul-betul percaya. Memang ada makhluk alam sebelah yang suka menyerupai dia. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Sebenarnya ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil kat sini. Pengajaran pertama, kalau apa tu tadi kisahnya abang dah terlupa Okey, pengajaran yang pertama, bila kita tidur dekat homestay, memang kita tak tahu apa latar belakang homestay tu. Jadi seeloknya bila masuk rumah homestay, azan dulu Kalau azan dulu, kalau mana-mana yang tak boleh azan, iqamat pun boleh. Kalau iqamat pun korang tak boleh, pasang je lah MP3 dekat handset tu. Tu alang-alangkanlah dekat seluruh tempat, konon-konon macam aktiviti pembersihan kan, pemutihan. Jadi pengajaran yang kedua untuk Ci dengan juga untuk Jason, korang tak boleh tinggalkan bilik terlalu lama. Kalau terlalu lama bilik tu dibiarkan kosong, memang senang jadi macam tu. Dan satu lagi untuk Ci, memang kalau orang Melayu ataupun orang Islam percaya kita ni hidup, ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Jin macam juga manusia, cuma tak nampak. Kadang-kadang nampak, kadang tak nampak, tapi dia adalah di alam dia. Kita bertindih alam dah. Kita boleh kata berkongsi alam. Jadi sebelum abang tamat, abang sebenarnya ada YouTuber minta abang promosikan channel dia. Kalau korang tengok ni, ini adalah channel, dan channel ni abang sendiri subscribe sebab dia ada maklumat tentang bola sepak dan juga maklumat tentang fitness. Lepas tu ada juga video tentang mainan anak dia. Sebenarnya abang subscribe channel ni sebab abang suka dia mesra-mesra dengan anak dia dan juga aktiviti dia bersenam-senam. Dia sebenarnya sebelum ni dia orangnya besar, ratusan kilo. Tapi bila dia buat aktiviti senaman-senaman dah jadi fit macam ni kan. Jadi sebenarnya bagus. Kita kalau nak tengok-tengok senaman, tengok-tengok orang yang dah turun-turun berat badan, sebenarnya bagus untuk kita motivasi diri sendiri kan. Jadi kalau korang sudi-sudi kalah subscribe, menolong-nolong lah. Abang ni suka juga kan tolong-tolong orang subscribe, perkenal-perkenal lah. Tak ada apa pun. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.